Kaya ke seseorang tu kalau dia jadi pelakon? Maknanya jadi pelakon ni kaya ke tak? Itu. Jadi pelakon ni kaya ke tak? Boleh kaya ke tak? Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Kali ni Tok Ayah bawa bersama dengan Tok Ayah seorang tetamu, Pekin Ibrahim, seorang pelakon filem dan juga TV yang terkenal. Okey, Pekin. Okay, Assalamualaikum semua. First, Okay. aku nak kau kongsi sikit pengalaman kau. Macam mana kau masuk menceburi dalam bidang lakonan? Okay, tapi sebelum tu kita ucapkan terima kasih lah kepada Tok Ayah sebab menjemput saya. Lepas tu tahniah, Tok Ayah dah jadi YouTuber. Itu yang paling penting. Okay, kita cerita macam mana saya masuk Okay, aku mula tahun 1996. Datang daripada Kelantan. Tak fikir nak masuk industri, cuma datang dengan harapan nak jadi rockstar. Music, main music. Lepas tu struggle termasuk dalam production, belakang tabir dengan KRU. Lepas tu dengan Take One Production Sebagai apa? handy runner. Keruang. Okay. So ingat lagi masa tu bekerja dengan director Alun Kamarudin, Ayau, Azri, Zila Bakari dengan Azri DOP tu. So kerja dengan diorang masa tu kita macam-macam lagi lah. Jadi tahun 99 start buat iklan, casting buat iklan, dapat buat iklan. Lepas tu dapat lah first job berlakon. Masa tu kan filem tak banyak, zaman VCD. Zaman tu VCD Pendekar The Movie, arahan Silver Chong tu kira first lah. First aku berlakon. Maknanya first time lah, masuk skrin lah. first time. Okay, right. Lepas tu dari situ slowly di samping tapi penyusunan tu lah penting. Maksudnya masa aku masuk tu aku dah cari dah siapa orang-orang yang boleh memberi aku ilmu, networking tu. Networking. So dengan siapa aku nak bekerja, dengan siapa aku nak berkawan. So kau rapat dengan dia orang lah. Kita susun perjalanan tu. Maksudnya aku list 40 orang industri yang aku nak berkawan. Yang aku nak jumpa bukan berkawan, nak berjumpa dan salam. So normal lah bila jumpa pertama kali tu kita, bang, saya minat abang pada awalnya. Tapi bila kali kedua jumpa dia mesti ucap, kau lagi. Kali ketiga jumpa, lah kau buat apa? So masuk dalam sker. Dia automatik bila lama-lama tu kau buat apa? Bila tanya buat apa, saya pelakon bang. Automatically dah jadi kawan. Bila jadi kawan, masuk dalam sker. So bila masuk dalam sker, yang zaman tu diorang daripada cameraman dah jadi pengarah. Daripada pengarah yang tak ada nama dah jadi ada nama. Jadi pelakon-pelakon baru-baru dah popular, kita belajar dengan dia. So secara tak langsung lah. Susah atau senang untuk nak masuk dalam bidang ni? Susah sebab zaman dulu mana ada reality TV apa semua. Tak ada zaman dulu YouTube ke apa ke, tak ada. Tak ada YouTube, tak ada. Sekarang orang boleh gunakan channel ni, TV 1, 2, 3. Yes. Maksudnya kalau dulu orang syuting tu dah kira gempak lah, tengok orang syuting macam jakun gila, orang syuting orang ramai orang tengok. Tapi sekarang ni macam normal lah. Orang syuting tu macam syuting, okey. Kan macam dulu susah sebab ada TV 1, TV 2, TV 3, job terhad. Cuma yang best ni dapat satu dulu, payment dia besar sikit. Jadi bolehlah aku survive. Maksudnya kalau dapat satu telemovie dapat survive 5-6 bulan. Payment lagi besar dari sekarang. Dulu besar, macam dulu shoot telemovie memang lama sikit, 10 hari, 13 hari, shoot 14 hari, tapi payment dia 10,000, 12,000 lagi besar. Apatah lagi episod lah. Sekarang lebih rendah daripada dulu lah. Sekarang macam haram. Sekarang sekarang jauh beza. Aku pun ada dengar cerita juga pasal Imam Manan, cerita masa zaman dia macam mana bayaran yang dia dapat sangat eksklusif lah masa tu. Alright. Sekarang kita pergi ke topik yang kita nak bincang hari ni lah. Relate juga apa yang kau cerita tadi. Topik dia adalah kaya ke seseorang tu kalau dia jadi pelakon? Maknanya jadi pelakon ni kaya ke tak? Itu. Jadi pelakon ni kaya ke tak? Boleh kaya ke tak? Secara jujurnya memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Secara jujurnya kalau kau mengharapkan lakonan saja, kaya tak boleh. Untuk hidup
Okey. Boleh. Itu pun kalau masa kau tengah ada nama, orang tengah panggil kau, kau pandai saving, pandai menyimpan, kau boleh hidup. Tapi kalau kau dapat habis, bila nama kau dah tak ada, bila orang dah mula kurang panggil, bila kau dah bersaing dengan ramai pelakon-pelakon baru, kau dah start rasa kesusahan tu. Jadi untuk kaya, jawapan dia memang tak boleh. Tapi aku ialah orang kat luar sana kan, dia tengok macam okey, artis ni kaya kan sebab ada artis-artis yang kaya. Pakai apa kereta besar, rumah besar, memang pendapatan tahunannya juta kan, cecah juta-juta punya ni. Mungkin kalau dalam 10 mungkin satu yang betul-betul dia sukses sebagai pelakon. Tapi kalau kau tanya aku, kalau dia harap berlakon saja, tak buat benda lain, dia tak akan dapat kaya juga. Maksudnya kau kena pandai saving, dan pecahkan duit tu, maksudnya buat bisnes ke. Kalau sekarang kan zaman media sosial, banyak artis buat duit melalui media sosial, jadi duta ni lah, buat apa, bigo lah, macam-macam lah sekarang boleh buat duit, betul tak? Mungkin itu boleh buat dia orang boleh maintain dia punya life. Aku percaya dengan tu sebab aku kenal dengan artis-artis ni yang kaya, yang banyak duit. Dia orang ni selalunya dia ada side income, dia orang business. Dia duta pada produk ke, dia ada own business ke. Macam Aris Zafri dengan Wawa, for example kan. So dia orang jadi jutawan, jadi kaya raya macam hari ni, bukannya mengharapkan duit lakonan semata-mata. Tapi kerana dia orang ada business, dia orang buat kosmetik punya business, so dia orang jana income. Baguslah. Jadi dia boleh memilih. So maknanya boleh jadi pelakon, maknanya. Tapi kalau nak kaya, kita kena pandai lah. Kena pandai dan kena buat kerja lain. Betul. Kena jana side income. Tak boleh bergantung pada berlakon je. Tapi kalau tak nak buat, ada aku kenal juga orang yang tak nak buat. Maknanya tak nak buat bisnes sebab dia bagi dia macam ada ramai. Pelakon, aku pelakon. Aku bukannya businessman, aku pelakon kan. So aku hanya pandai berlakon je. So macam ni boleh, tapi nak kaya raya jadi jutawan tak boleh lah. Tak boleh. Macam aku sendiri lah, pengalaman aku sendiri. Kita cerita pengalaman aku. Aku pernah hidup dengan duit lakonan saja. Tapi dengan duit lakonan tu aku dapat beli rumah. Aku dapat beli kereta. Dapat pakai motor. Semata-mata duit lakonan, tak buat apa bisnes masa tu. Boleh hidup? Boleh. Tapi dia sampai situ lah. Dia dah middle class lah. Sampai situ je. Middle class. Jadi bila aku nak kahwin, bila aku nak fikir aku nak one day aku nak ada isteri, aku nak duduk selesa sikit, memang aku kena buat something. Tapi pada masa tu aku fikir aku nak upgrade diri aku daripada pelakon mungkin jadi pengarah. Tapi bila pelbagaikan kerja. Maksudnya kalau aku tak ada job sebagai pelakon, aku ada job sebagai pengarah. Jadi bila aku dah start mengarah, aku tak fikir lagi, daripada aku mengarah saja, apa kata aku produce dan mengarah. Jadi aku try slowly naik. Tapi kita tahu bukan senang kau nak mengarah, kau nak produce filem ke apa ke, mungkin 2 tahun satu kita buat kan, mungkin setahun satu. So aku masih lagi kena memikirkan cara lain, macam mana untuk aku nak cari income yang bukan hanya dalam bidang seni. Lepas tu aku pula jenis yang tak ambil banyak job. Aku pula bukan memilih, maksudnya nak yang kerja dengan nak yang best. Lepas tu sometimes kita ada time kita rasa macam tu, tapi ada time kita rasa aku nak balon saja. Tapi bila aku rasa nak balon saja, tak ada pula offer. Tak ada pula offer datang. Tapi kadang-kadang offer datang tu bayaran dia sangat rendah dan malu untuk aku ambil. Kalau aku ambil dengan harga tu, yang lain macam mana pula kata? Sama lah macam kes aku ni kan, yang aku tolak 3 projek yang orang panggil tu. Kalau aku ambil kan, dengan harga macam tu, senior actor, dia terima. Habis yang baru-baru akan jadi lagi rendah. Betul. Sebab dia tak akan bayar lebih. Ini lain lah kalau ada popularity. Kan, kalau ada popularity tu lain, dia orang bayar mahal tu sebab atas nama popularity. Tapi kalau real actor dia tak mengharapkan publicity sangat, sebab dia jual bakat dia je. Untuk real actor dia susah sikit lah. So itulah jadi dia punya keadaannya. Kalau kita ambil, jadi kita fikir, alamak aku tahu aku boleh hidup je dengan payment ni, tapi kita ajar production tu bayar kita macam tu, nanti dia boleh buat benda ni pada orang yang lebih baru pada kita, lagi teruk lagi. Jadi baik aku tak ambil, aku tak rasa bersalah. Macam tu aku fikir aku rasa bersalah, aku buat nanti aku ambil, aku shoot dalam hati. Ada semua orang dia terpaksa ambil sebab nak bayar bil. Faham. Nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta, ada tanggungan. Kadang-kadang kita pun bermain, macam contoh kita pun jarang buat drama, buat TV.
Tapi kadang-kadang kita rasa nak buat TV pula, kita ada konflik dengan TV station. Sometimes director nak kita production submit nama, katakan dekat TV 1 ke TV 3 ke, kadang-kadang nama tak lepas. Kriteria tu tidak mencukupi apa yang TV nak. So itu yang mendatangkan kita excited nak buat TV, tapi tak dapat. Tak dapat tu bagi aku macam okey lah, kita bukan tak pernah susah pun, tak pernah struggle, normal lah benda ni, cuma kita rasa nak buat TV. Dapat pun aku alhamdulillah, tak dapat pun aku still lagi aku kena fikir cara lain untuk aku nak berkarya lah. Maksudnya nasib baik alhamdulillah Tuhan bagi bakat juga untuk aku, mungkin aku boleh menulis, aku mungkin ada otak untuk aku nak buat, nak produce ke, walaupun tak secara langsung, tapi aku boleh buat untuk orang. So benda tu masih lagi aku dalam keadaan selamat lah, boleh fikir apa nak buat. Yes. Itu saja korang perkongsian Pekin hari ni. Dia banyak berkongsi dengan kita. Dia juga ceritakan macam mana dia nak masuk dalam industri, maknanya korang boleh jadikan benda ni sebagai reference korang juga, tentang harga juga, tentang jadi pelakon ni sebenarnya macam kita orang solution kesimpulan dia adalah jadi pelakon ni korang jangan mengharapkan kaya, sebab kadang-kadang korang tengok macam satu job tu orang kata 10-15 ribu buat tele bayar, tapi bukannya tiap-tiap bulan kau buat. Kadang-kadang dalam setahun tu 2 atau 3 tele movie kan yang kau buat. Lepas tu ada pula filem, kadang-kadang kita bekerja dengan kawan, kadang-kadang kita tak dapat bayaran pun. Memang orang nampak kita, filem kau banyak setahun ada 5-3, tapi mungkin dalam 5 tu 1 yang kita dibayar, 4 lagi kita based on profit. Maknanya kita nak buat filem ni without payment, kita shoot, kita dibayar kemudian kalau filem tu meletup. Tapi kalau tak meletup, kita sama-sama rugi jugalah, tak dapat apa jugalah. So tapi kadang-kadang aku lebih suka bekerja macam tu daripada kita ambil dengan secara tak ikhlas, tapi baik kita bekerja dengan kawan-kawan yang kita tahu kita akan sama-sama enjoy shoot tu. Alright guys, semoga perkongsian ni boleh bagi manfaat pada korang semua. Dan itu saja untuk kali ni. Alright guys, jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Subscribe channel sekali guys. Channel lupa. Channel Pekin Ibrahim. Dia ada channel pasal pemotoran. So siapa-siapa yang kaki kereta boleh subscribe ke channel Pekin Ibrahim. Okay, that's all. Assalamualaikum.